بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang dihormati Pak Imam, Bilal, Haji Masjid, Datuk-datuk, Ustazah, para alim ulama yang ada di depan saya ini. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat jumpa lagi kita ya tuan. Allah, Haji pun ada, masya-Allah. Ustaz pun ada, masya-Allah. Ramai lagi diberikan kesempatan oleh Allah SWT berjumpa lagi kita. Cikgu pun ada. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dengan waktu yang singkat ini, maka saya diminta dengan izin Allah SWT untuk memberikan satu tajuk. Ya, tuan-tuan pun rasanya dah viral tajuk ni. InsyaAllah tuan-tuan, saya pun tak pernah faham tajuk ni. Isteri versus janda. Wah, ada yang dah dapat dah? Saya pun tak tahu mana satu lawan ni. Nak cerita pasal mana satu ni. Kalau versus tu maknanya lawan lah kan. Jadi sebenarnya apa yang diminta oleh Tuan Haji supaya kita ni mengingati antara satu sama lain sebenarnya. Bukannya suruh kahwin lah baru. Kalau yang dengar baru tak kahwin tu, insya-Allah lah kahwin lepas ni. Tapi kita ni setakat nawaitu je lah. Nawaitu saumaradin kan. Tapi kalau ada jodoh, Tuan Haji, tak ke mana Tuan Haji. Itulah kita kerana apa? Jodoh ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita melawan takdir ataupun mengatakan begitu begini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengikut pada kitab yang menceritakan tentang nikah kahwin ni, kita ramai yang dalam dewan ini pun, dalam masjid ini pun, kita semua ada yang telah beristeri, ada yang telah kematian isteri, ada yang telah bercerai isteri. Dua itu benda yang kita panggil kehidupan kita. Semua itu adalah dugaan daripada Allah SWT, dan kita kenalah redha dengan apa yang telah berlaku. Jadi pada hari ini kita cuma untuk membicarakan, bukan suruh cari janda malam ni. Untuk apa? Untuk mencari kerukunan rumah tangga dalam Islam yang kita dah ada ni. Kadang-kadang kita terlupa. Apa yang kita pegang ni kadang-kadang kita terlupa. Manusia ni biasalah terlupa manjang. Kemudiannya kita lupa kepada matlamat sebenar rumah tangga yang kita sedang harungi ni. Sedang layari ini. Dan juga ada beberapa saya ambil lah pesanan untuk isteri-isteri supaya memikat suami ni. Habis suami tak payah pikat isteri. Ada dalam kes-kes Malaysia ni, di Malaysia ni banyak perceraian yang berlaku. Kenapa apa berlaku perceraian? Kerana satu, tidak memahami matlamat rumah tangga tu. Kita pun kadang-kadang terlupa matlamat kita ke mana sebenarnya. Yang pertama sekali antara sebab
yang menyebabkan perkahwinan itu berantakan adalah keuangan lah, duit. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita pun silap juga banyak kan. Masyarakat kita asal nak kahwin je, duit dulu. Kerja apa? Ada slip gaji ataupun semua ni, maka kebanyakannya kita terlupa apakah matlamat rumah tangga kita. Ni yang kita takut ni. Kita yang berlaku ni 17% adalah sebabnya berlaku kerana bergaduh kerana hutang dan wang. Ni kita kena jagalah. Maka kita ni yang dah ada anak ni, yang dah ada bercucu dan bercicit ni dalam dewan ni, dalam dewan masjid yang mulia ni, maka kita kena memperingati cucu dan cicit kita ataupun anak-anak kita yang sedang ni. Yang kita ni pun perbetulkan baliklah apa sebenarnya tujuan kita. Tujuan matlamat ni kena betulkan baliklah ya. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi untuk masa yang singkat ini ya, kalau ikutkan benda ni, jadi kita melihat kepada surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ni orang duk ambil ni ya, orang duk ambil. Syiah ambil berapa? Syiah ambil 9. Sebaik kita tak ambil 9 ya. 2 campur 3 5 campur 4 9. Duk tafsir macam tu sesat kita. Jadi 9. Bagaimana untuk membentuk satu masyarakat ni, Allah SWT suruh kita kahwin 2 dulu. Bukan 1, 2. Mula dengan 2, tapi 2 pun berterabur lagi. Takutnya kita ni dengan pesanan Allah SWT. Saya kata tuan-tuan, saya pun sama juga. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya Allah SWT fankihu, kawinilah perempuan-perempuan itu ya, perempuan-perempuan yang kita sukai, jangan kahwin yang tak suka. Ini masalah sikit. Kahwin yang kita sukai. Ada orang kahwin tak suka? Ada ya. Dengan harapan selepas kahwin sukalah. Jadi ada juga yang berjaya, ada juga yang tak berjaya. Jadi itu semua adalah takdir Allah SWT setelah kita melakukan benda yang tak baik. Benda yang baik datang daripada Allah SWT. Tuan-tuan yang kita semayang ni adalah datang daripada Allah SWT. Kaki kita melangkah datang daripada Allah SWT. Kaki kita melencong ke kedai kopi waktu maghrib, kaki kita yang buat, bukan orang lain yang buat. Ya tuan-tuan, jaga tentang pilihan manusia ini ya. Semua benda yang baik adalah datang daripada Allah SWT. Pilihan jahat kita, jadi kita elakkan tadi memilih benda-benda yang jahat. Jadi dalam pernikahan ini begitu jugalah Allah SWT sangat-sangat dalam Islam ni suruh satu benda nak membentuk satu tamadun tu. Apa yang Rasulullah buat dulu bila Rasulullah sampai hijrah ke Makkah, ke Madinah, ke Madinah, Rasulullah perbetulkan perkahwinan jahiliyah. Ingat tak? Sebelum tu orang Arab ada berapa isteri? 10, 20, betul tak? Kita ingatlah sejarah Rasulullah SAW ketika Rasulullah berhijrah. Tapi Rasulullah perbetulkan balik apa dia? Iaitu kerukunan rumah tangga. Perbetulkan keluarga dahulu, iaitu siapa yang ada 10 tinggalkan 4 saja, lepaskan yang lain dan hadiahkan kepada siapa saudara-saudara Islam yang lain ya. Begitu juga Abdul Rahman bin Auf, apa dia buat? Dia datang seorang diri dalam bahasa terdekat, akhirnya berkahwin juga. Sahabat-sahabat pun berkahwin juga. Kenapa? Nak membentuk satu tamadun Islam mestilah datang daripada keluarga yang baik. Itu asas dia. Tahu matlamat dia untuk mendapat anak, untuk mendapat zuriat, untuk menenangkan fikiran, untuk mawaddah warahmah, litaskunu ilaiha. Ini dia. Ini yang kita perlu fahamkan, apakah dia kerukunan rumah tangga dalam Islam, matlamat rumah tangga.
pertama itulah ya, untuk memperbetulkan balik sosial masyarakat. Kalau sosial ini salah, rosak dengan tiada perkahwinan, perzinaan berleluasa, hancur masyarakat tu. Negara itu akan dipandang buruk. Ini yang kita takuti. Jadi dalam Islam ni ia merungkai masalah datang kepada kita, iaitu memperbetulkan balik pandangan terhadap perkahwinan ni. Perkahwinan ni bukan miskin. Sudah pasti tuan-tuan semua mula kahwin dulu ramai yang tak ada apa kan. Dah kahwin, wah, ada rumah, ada kereta, ada TV, ada sofa. Masa bujang tak terfikir pun untuk kita membeli barang-barang tu. Kenapa? Kita hidup untuk keseronokan, keseorangan, untuk melepaskan nafsu kita sendiri, tak ada tujuan pun. Ini yang cantiknya dalam Islam, menyuruh kita berkahwin, mencari isteri. Iswan ke istu? Isteri. Isteri 3 lah. Itu perkataan bagi isteri bermaksud untuk disetubuhi. Perempuan belum lagi. Isteri untuk disetubuhi, boleh dipanggil isteri. Kalau perempuan tidak. Kalau wanita tidak. Dalam Islam ya, zaujah, zauj pun boleh, zaujah pun boleh ya. Begitu juga janda. Janda bermaksud orang perempuan yang dicerai ataupun kematian suami. Itu janda yang tiada suami. Tapi kalau dia kematian suami, dia boleh dipanggil balu sahaja. Khusus untuk dia balu. Jumpa janda kan, kita kata balu mana pula ni, marah dia. Kerana balu adalah panggilan bagi perempuan yang kematian suami. Ini yang kita perlu lihat dalam Islam. Dan Islam menyarankan kita menjaga janda-janda ni. Ni bila saya post hadis Rasulullah SAW dalam grup jabat ya, suruh menjaga janda-janda anak yatim. Kawan saya tanya, nak jaga macam mana? Sudah erti kata menjaga macam mana, otak kita ke mana agaknya, tuan-tuan. Jadi sebenarnya di sisi Allah SWT, anak-anak yatim dan janda-janda ni adalah tinggi, yang mana kita kena menjaga dia, terutamanya dalam keluarga kita, adik-adik kita, mak-mak saudara yang telah bergelar janda, balu ya, jiran-jiran, kita kena memberikan pertolongan kepada mereka, jaga mereka. Itu yang sebenarnya. Kalau kita nak jaga janda tu, kepala kita sibuk nak cari janda kahwin. Itu kalau ada jodoh. Kalau tak ada, kita kena sentiasa bersedekah, memberikan infak kepada mereka ya. Ini antara sebab musabab. Inilah turunnya ayat fankihu ma tabalakum minan nisa ni kan. Asbabun nuzul dia kerana ada sahabat yang jahiliah dahulu, pada zaman jahiliah, dia mengahwini anak yatim. Dia bela anak yatim, dia kahwin. Kira macam anak angkat lah kan. Anak angkat ni jaga sikit, mula-mula angkat, lepas tu dah besar sikit lagi, pening kepala. Dia punya hukum dia lain. Dalam Islam dia tak ada anak angkat, dia ada rida'ah. Anak angkat ni jaga, anak angkat ni dia ada hukum lain. Kalau kita bela-bela dia, pelihara-pelihara dia sampai ke besar sekarang ni, dia baik sangat. Kita nak pergi masjid, dia peluk kita, cium kita, sayang kita. Lepas tu kita nak semayang tak? Tu jaga sikit lah pergaulan antara anak angkat dan rida'ah. Jadi dalam Islam ni kita kena jaga. Anak yatim gitu juga. Tapi bila turunnya ayat ni, maka bila dia berkahwin, anak yatim tu ada harta. Bila ada harta, dia ambil semua harta anak tu, kita nak bagi. Ni kuasa seorang suami. Ni bahaya veto ni. Maka Rasulullah kata, pulangkan kembali harta-harta anak
yatim tu. Ni lepas tu Allah SWT kata, Allah SWT turunlah ayat, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulas wa ruba'. 4 je, sampai 4 je. Tak ada khumas, tak ada. Jadi wa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Ni adil. Kena bila kita takut tidak boleh berlaku adil. Dalam bab adil ni, bila ditanya kepada orang biasa, adil macam mana dalam perkahwinan? Kalau tanya pada perempuan, mereka akan tanya duit lah, nafkah. Tapi kalau tanya pada orang lelaki, dia akan hampir semua menjawab penggiliran. Adil di situ. Dia pening kepala. Bila tak faham, apa sebenarnya matlamat rumah tangga, maka itulah yang difikirkan. Walaupun itu tujuan yang utama, tapi sebenarnya banyak lagi benda yang kita perlu ambil, iaitu mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jaga. Jadi wankihu al-yama was-salihin minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah wanita-wanita yang tiada suami di antara kamu dan orang-orang yang baik dari hamba sahaya kamu. Ini Allah SWT sarankan untuk kita berkahwin. Rasulullah sendiri pun suka berkahwin. Para rasul suka bernikah, para sahabat suka bernikah. Jadi kita ni jangan salah faham dalam bab bernikah. Kerana apa? Suasana kita ni salah faham. Semuanya kerana materialistik. Dia tak mampu je ni, dia semua samalah semua. Salah faham. Kalau betul-betul, bagaimana Allah SWT banyak ayat menurunkan suruh kita kahwinlah dengan wanita-wanita, kan? Jadi kalau tak banyak kita berkahwin, tak ramai yang berkahwin, maka tak adalah anak muda. Siapa nak pergi perang? Siapa nak kerja dalam negara? Kalau tak boleh kahwin, tak boleh ada anak 2 orang je, ada anak seorang je. Ni masalah. Sebab tu Rasulullah berbangga dengan siapa yang ada anak ramai. Ni di akhir-akhir zaman ni ramai yang dah mula salah faham tentang perkahwinan. Sebab tu saya pergi kursus baru ni, dia kata dalam kepala otak kita ni ada lebih kurang beratus ribu ajaran sesat. 200,000 ajaran sesat. Perasan tak? Banyaknya khurafat dalam otak kita. Banyaknya kita kata nak buat, tengok nanti orang kata. Last sekali kahwin dalam Covid 2 orang je, tak ada pun orang datang, kan? Tu sebenarnya kalau nak kahwin, buat majlis yang kecil-kecil. Dalam macam-macam kita ni buat adat istiadat macam-macam lah. Akhirnya datang Covid, barulah ramai yang kata ni sebenarnya cara berkahwin. Kan susah mana pun. Jadi banyak benda dalam kepala otak itu. Yang tabung beras pun ada. Duduk bersanding, tak mahu lah siapa yang nak bersanding tu bersanding lah. Tapi itu adalah apa tuan-tuan? Benda-benda yang kita bawa daripada agama lain masuk dalam agama kita. Persandingan, pemakaian, benda-benda yang membazir dalam perkahwinan menyebabkan kita mula terikat dengan adat-adat, dan juga kadang-kadang membawa kepada kesesatan yang kita tak sedari. Seperti mana saya pergi satu rumah di Bangkok dulu, saya tengok gambar dia, kawan tu baru kahwin, serupa je macam kita, serupa je. Perkahwinannya duduk berdua, letak air mawar atas tangan, tuan-tuan, serupa macam kita. Jadi kita jaga, tuan-tuan, daripada benda-benda yang menyesatkan. Kadang-kadang kita tak sedar diri kita, apa yang berlaku. Jadi dalam bab kerukunan rumah tangga dalam Islam ni, iaitu kita bolehlah ambil satu yang kita dah ada ni, bolehlah kita ambil. Maka saranan daripada Rasulullah SAW, iaitu kalau kita ambil satu hadis, ya ma'syara syabab, Rasulullah suruh kita berkahwin. Anak-anak kita, jangan kita susahkan mereka untuk berkahwin. Jadi kita untuk merukun kerukunan rumah tangga ni. Nak cerita pasal janda ni nanti dulu. Cari isteri dulu. Boleh cikgu
Ada isteri kat rumah ni. Orang rumah saya nak datang, saya kata tak payah datang. Ngarut sudah datang kan. Mulalah dia susah. Kenapa? Perempuan ini, bagi orang perempuan, dia kena mencintai suami dia, tidak perlu mencintai suami dia sepenuh hati, tapi dia mesti kena memahami suami dia sepenuh hati. Tu orang perempuan. Lelaki, dia kena mencintai isteri dia sepenuh hati, dan dia tak perlu pun memahami isteri dia sesungguh hati. Boleh tuan-tuan? Betul tak? Kita tengok orang kahwin 4, dia sayang tak isteri dia? Sayang sungguh. Empat dia sayang. Tapi faham tak? Dia tak faham. Kita tak faham isteri kita. Kan kalau dia nak makan, kita tanya nak makan apa? Ikutlah. Nanti nak makan kat mana ni? Entahlah. Kalau saya tanya anak saya nak makan apa? Nak pesan apa? Ikut bapa. Saya kata makanan ikut bapa tak ada. Bagi tahu. Nak kata kita kenal dia tu betul-betul orang lelaki tak? Tapi sayang dia, sayang sungguh-sungguh. Dalam sayang kita tu, kita pun tengok orang perempuan lain juga. Tu sifat semula jadi manusia, perempuan lelaki. Tu jaga ya. Lepas tu Allah SWT memahami penciptaan lelaki dan perempuan. Kerana apa? Perempuan itu dicipta daripada tulang rusuk dari belakang ni. Semua dah tahu dah kan. Bila tengok orang lawa-lawa je kan, bergetar tulang rusuk. Ayat-ayat dia bergetar tulang rusuk. Setakat bergetar je lah kan. Ni kenapa mereka ni? Sebab tu dia perlukan orang lelaki, sebab dia dibuat daripada tubuh manusia lelaki. Dan kita pula dicipta daripada tanah. Sibuk nak balik ke tanah. Kena faham lah tu. Tu sifat. Jangan marah tuan Haji. Boleh Boleh je. Boleh je. Boleh faham yang tu. Ni kaedah yang diberi tahu. Perempuan, bila kita ada kes je, dia marah lah kita. Dia tak suka lah. Dia tak suka lah kita. Dia sibuk nak kahwin lain, sibuk. Marah lah kita. Tapi dia mesti faham apa yang kita nak. Kita nak makan apa, kita suka pakai baju apa, semua dia tahu. Sehingga kan baju kita pun dia tolong belikan. Dia tahu kita tahu warna apa. Betul tak tuan? Ni itu sifat bagi lelaki dan perempuan. Ni kena ajar kepada anak-anak kita, cucu cicit kita, supaya jangan minta berlebihan. Kena faham dalam bab ni. Jadi nak menjaga kerukunan ni, pertama sekali jangan simpanlah. Boleh ajar anak-anak kita, diri kita sendiri, jangan simpan, tapi luahkan. Apa saja yang kita tak suka, kita bagi tahu. Ini dalam bentuk rumah tangga kita lah. Nak ajar otak-otak ni payah juga ni. Tapi nak bagi pesanan je lah kan. Saya pun begitu juga. Kalau saya tak suka, saya cakap kan. Jangan kita simpan. Satu perangai orang Melayu, dia suka simpan. Suka simpan. Sebab tu dalam perkataan amuk lebih menjurus kepada orang Melayu. Amuk. Mengamuk tu. Sebab kita tak luahkan perasaan. Kita simpan je. Mudah terguris hati. Cakap-cakap sikit, tengah makan, bangkit balik. Besok tak datang masjid dah. Tak cakap, tak bergaduh. Kita suka simpan. Ni sifat kita lah. Sifat orang Melayu kita. Kalau Arab, dia gaduh gitu lah. Bergaduh sungguh. Seolah-olahnya macam nak membunuh. Kejap lagi minum teh. Sekali. Kita dah lah tertar datang kan ni. Duk pegang gelas. Ni sifat kita kena faham. Orang Melayu kita, saya belajar lah kan. Jadi orang putih pun tengok perangai kita. Kita sebab tu kita orang tanya, nak minum apa? Ikutlah tuan. Sampai rumah orang kan, tuan nak minum apa? Ikutlah. Buatlah Milo. Buat Milo sampai Milo, saya tak minum Milo. Tu orang Melayu kita tak meluahkan. Kalau kita kata kita minum air kosong, senang Air kosong je lah.
Ni perangai kita. Jadi ada sekarang ni dah mula berubah, suka meluahkan. Jadi dengan isteri kita, kita jangan simpan, kita luahkan apa yang ada dalam hati kita. Benda yang kecil bagi kita, besar bagi dia. Kecil bagi kita, ya, kata-kata kita apa semua besar bagi dia. Jadi jagalah mulut kita, penghargaan kita kepada isteri kita. Nampak kecil je, tapi bagi dia, ingat kat kita dia. Tu seronok. Jadi kita ni dalam menjaga kerukunan ni antara dua lah. Ingat, mengingati hari ni hari apa, hari ni hari apa. Saya tak nak ingat lah, lupa. Dia pun faham lah, saya selalu terlupa. Birthday saya pun saya terlupa. Jadi tak perlulah. Kita pun dia dah faham, kita pun tak kisah. Jadi benda ni yang kita perlu. Jadi kita kena, yang ketiga, kita kena berbincang. Dan apa ni, hormat menghormati. Jangan lebih mengarah. Kita rasa kita ada kuasa veto. Wah, ni berat juga kita ni, ya. Kita cakap A mesti A, putih mesti putih. Ni masalah sikit lah. Jadi kena bincang lah, kena menghormati apa yang pasangan kita tu, untuk kita tu dalam menjaga kerukunan rumah tangga kita dalam Islam. Sehingga Rasulullah sendiri ingat tak ketika balik daripada mendapat wahyu, Rasulullah bincang dengan Siti Khadijah, kan? Zamilu ni Siti Khadijah buat apa? Tak tanya pun apa hal ni, tak sibuk pun tanya, relax je Siti Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Dia selimut, lepas tu kemudian baru dah tenang, baru tanya kenapa. Maka apa cadangan Siti Khadijah? Dan Rasulullah terima cadangan tu, pergi berjumpa Waraqah bin Naufal, rahib, pendeta kitab, kan, pendeta ahli kitab. Jumpa Rasulullah pergi. Ini perbincangan antara isteri Nabi dan Rasulullah. Rasulullah senangnya nak cakap, tak payah, tak pergi, tapi Rasulullah mengajar kita supaya berbincang. Begitu juga ketika perjanjian Hudaibiyah, kan, Rasulullah SAW arahkan, beritahu pada sahabat korban dan juga cukur rambut. Sahabat-sahabat tak buat, dengar je. Masuk jumpa isteri Ummu Salamah, mereka tak buat. Ummu Salamah kata apa? Kenapa tidak engkau yang mulakan dulu sembelih korban dan bercukur? Bila Rasulullah buat, semua sahabat ikut. Tengok, Rasulullah bertanya isteri dulu. Kalau kita orang kata takut bini, dah Rasulullah berbincang. Pendapat, kadang-kadang isteri ni sangat hebat, dia punya pendapat dia. Saya pun baguslah, kita pun faham jugalah perangainya. Kita sayang dia sesungguh hati, kadang-kadang kita tak faham dia. Tak faham, sampai sekarang pun kita tak akan faham. Pernah dengar ayat, kan, awak ni sudah tak pernah faham saya. Siapa kata tu? Umar tu, kan, tak faham-faham lagi. Kan, angguk kepala macam ni pun tak faham juga. Kan, kenyek-kenyek mata pun tak faham juga. Memang kita tak faham pun apa dia nak. Jadi dia kena faham kita. Kalau kita buat muka macam ni, dia pun tahu, tak payah cakap lah, diam. Dia pun faham. Masya-Allah. Inilah kehebatan rumah tangga dalam Islam. Dia ada timbal balik antara kita, ya. Jadi untuk kerukunan rumah tangga, kita bolehlah ambil balik rumah ni, nanti kita faham-fahamkan balik. Janganlah terlampau. Sayyidina Umar pun kena marah dengan isteri, kena tegur dengan isteri. Betul tak? Sayyidina Umar ni Al-Faruq. Al-Faruq namanya, yang membezakan yang batil dan benar. Tu dia. Balik rumah pun itu dah dia hebatnya Sayyidina Umar, dia mendengar apa sebenarnya. Kita bukannya betul semua. Jadi berbincang, jangan kita lebih kepada mengarah, dan kita kena menghormati apa yang dikatakan. Begitu juga kalau salah tu mengakulah kita. Dalam apa ni, kes-kes mengaku salah, kes
yang hampir bercerai. Ada saya bincang dengan ustaz kita, dia kata ada satu kes duit lah ni, kes duit, kes hutang banyak ni. Bila hutang banyak, maka si isteri pun nafkah pun dah mula dah makan Maggi, makan apa, ya, masa mula-mula perkahwinan. Jadi tak bincang. Duk simpan seorang, bawa kereta, hutang sana, hutang sini. Tak mau cerita masalah. Ya? Jadi dipanggil oleh kaunseling lah. Kaunselor panggil, di kaunseling kan. Maka apa kata kalau panggil si isteri dan cerita benda sebenarnya. Cerita benda sebenarnya. Rupanya perempuan ni kalau kita cerita betul-betul pelan-pelan pada dia, rupanya dia tahu, dia boleh menerima apa yang kita terangkan pelan-pelan tu. Jangan terang garang-garang itu. Garang-garang itu dua-dua naik angin. Memang cerai lah kan. Tapi kalau dalam bab dia lah, tuan Haji pun tahu tentang kaunseling kan. Panggil dua, kita ada suluh kan. Kalau di Jabatan Agama Islam kita ada suluh, perbincangan untuk perbetulkan balik. Maka akhirnya isteri baru faham, tu sebenarnya gaji habis untuk keluarga saja. Maka dua-dua pun mulalah mengorak langkah pergi beli kat pasar borong, beli ikan kembung. Potong, isi dalam plastik, cukup untuk makan setengah bulan. Beli, maknanya berkongsi untuk ekonomi, faham, memahami. Ini yang kita boleh makan setakat ni. Dan isterinya akhirnya sekarang ni pergi bekerja di luar negara. Masa tu isterinya buat PhD, duit tak ada, baru dapat allowance tu lah, pembelajaran. Akhirnya dia pun sendiri nak cuti tanpa gaji, nak ikut isteri pergi ke luar negara. Masya Allah. Kalau faham macam tu, alhamdulillah. Kalau salah kita menggunakan keuangan, kita ceritalah kepada pasangan kita. Ni dia. Tu yang saya ceritakan sedikit sebanyak supaya kita ni faham tentang apa masalah dia. Semoga rumah tangga yang kita ada ni semakin lama semakin baiklah, semakin baik. Apa tujuan kita sebenarnya? Kemudiannya matlamat kita itulah, ya, perkara-perkara yang Rasulullah SAW lakukan di perbetulkan asas perkahwinan kita. Matlamat rumah tangga adalah apa? Kalau kita ada kaedah dia, matlamatnya adalah Allah SWT. Kerana apa? Orang yang berkahwin ni sempurna dah Islam dia. Kalau yang tak berkahwin tu belum sempurna lagi, baru separuh. Jadi hebatnya orang yang berkahwin ini, apa yang dia lakukan itu melebihi daripada pergi berjihad di jalan Allah kalau dia memberi nafkah, mencari nafkah keluarga. Tu hebatnya Allah SWT memberi ganjaran kepada kita. Kita keluar, kita berjalan ni, isteri tak ikut ni. Tadi nak ikut, tadi tak bagi. Kita datang ni, jalan kita semayang, isteri. Nanti kita cerita pasal janda lah. Ni isteri kita kena jagalah, ya. Tu kalau kita matlamat rumah tangga kita, iaitu menyusun semula. Sebab kerana apa? Dalam matlamat rumah tangga ni, Islam menyuruh kita menyusun semula pergaulan kita, perhubungan kita antara lelaki dan perempuan. Jadi cara kita bermuamalat dengan orang lain pun lain. Sebab tu kita kena ada rasa. Rasa apa kan? Satu, rasa kita sebagai hamba kepada Allah SWT, kena ada rasa tu. Kalau rasa bongkak, sombong, kita rasa kita lah yang terbaik, habislah. Jadi iblis lah kita. Iblis sebab dia bongkak. Jadi dia tak ada rasa hamba. Kita kena ada rasa hamba. Yang kedua, kita kena rasa kita ni adalah suami. Suami kepada siapa? Kita ni telah berkahwin. Rasa berkahwin tu ada. Tu dia untuk menyusun balik pergaulan kita dengan muamalat dengan manusia. Bila kita keluar dari rumah, kita tahu kita ni adalah suami. Jadi kita jaga batas pergaulan kita dengan orang lain. Kita borak dengan perempuan pun ada batasan dia. Ya, dengan orang lain pun, kita naik kereta pun tak boleh lah kita seorang je lelaki. Sebelah
perempuan, mulalah orang mendatangkan fitnah. Jaga baik-baik kalau boleh. Buatlah macam Grab ke, jagalah jaga yang tu pergaulan. Jadi menyusun pergaulan antara lelaki dan perempuan. Anak kita berbetulkan balik dia berkawan. Akhirnya kita kahwin dengan dia pun betulkan balik dia rasa diri dia adalah isteri orang. Kalau kita rasa kita keluar rumah kita orang bujang, selesai tuan-tuan. Kalau kita rasa kita ni sebagai orang bujang 3, bujang berapa bujang 4, tu memang tak ada masalah, tu tak ada masalah. Orang lelaki memang dia lupa baru dia tu. Tapi menyusun balik pergaulan, lupa kalau kita dengan orang lain ini dah berkahwin. Tu orang tanya kan. Supaya matlamat dia ialah wujudkan kasih sayang yang memperindahkan kehidupan kita. Berseri je muka kita. Orang yang berkahwin dengan belum berkahwin, dia ada satu benda yang dia kena cari. Kalau tak ada jodoh tu nak buat macam mana? Jadi wujudkan supaya kita ni berkasih sayang dan juga indahkan kehidupan kita. Kalau beli barang pun ingat, macam itulah kan, beli barang ni indah kehidupannya. Balik pergi minum kopi, balik kita bukan orang bujang lah. Kalau kita rasa kita bujang, tengok bola dekat kedai mamak, habis kita main badminton tiap malam. Jaga tuan-tuan kena ingat, sport is not good for your health. Sukan ni tak baik untuk exercise is good for your health. Kalau sukan ni berapa ramai di sukan yang putus urat, patah kaki, tak bagus. Exercise yang biasa-biasa bersama keluarga tu, itu lebih mewujudkan, memperindahkan kehidupan kita dengan anak-anak kita. Mestilah salah satunya menyebabkan perkahwinan itu bercerai-berai adalah musuh dia adalah kejahilan. Jadi kita mestilah yang ketiga menteraskan Islam yang kukuh. Dan sebelum kahwin tu kita kena faham betul-betul bab munakahat. Bab munakahat kena faham betul-betul. Ramai yang sekarang ni kena pergi kursus kan. Pelik juga. Pasal apa kena pergi kursus nak kahwin? Rupanya ramai yang tak faham. Sebab mulut orang lelaki ni, dia umpama berat. Dia kalau bergaduh, dia kata sesuatu, selesai. Ni kena faham. Orang lelaki kena faham hukum bagi diri dia. Bagi diri dia tak boleh berkata sebarangan. Kalau dia kata gaduh-gaduh atas kata, keluar ikut pintu ni, jatuh talak. Pintu bilik agak-agak keluar dah isteri. Gaduh kat atas katil ni, dia tidur, keluar pintu bilik ni, jatuh talak. Agak-agak perempuan keluar. Itu nak keluar kot mana? Nak keluar kot mana? Kena keluar kot tingkap. Kena keluar kot tingkap kan. Jangan main-main. Bila mulut lelaki tidak faham agama, ni berlaku perceraian. Jaga baik-baik. Yang mana kalau kita tidak berteraskan kepada Islam yang kukuh, habis. Kalau isteri yang jadi imam, habis. Jaga. Tapi kalau dia tidak rasa untuk belajar, tak ada masalah, insya-Allah subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi untuk proses ni, kalau kita lihat, dia ada berjalan untuk mencari kesedaran, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita datang ke masjid, surau ni, dalam bab perkahwinan ni, untuk menjaga kerukunan dia, kita kena jaga yang ni. Jadi proses tu berlaku. Kalau kita lihat, ramai yang telah mula menyedari tentang perlunya Islam, maka dia datang bersama-sama ke masjid. Jadi kena faham hukum fiqh tu, faham yang sebenar-benarnya. Nafkah, ni nafkah tak nak bagi, fahami nafkah batin. Nafkah batin ni bukannya di tempat tidur je, tuan-tuan.
Nafkah batin ni kata-kata, ucapan-ucapan selepas solat, jadi imam, baca kitab, ucapan hadis Rasulullah SAW di dalam rumah, itu sebenarnya adalah nafkah batin supaya batinnya lembut. Jadi inilah benda yang perlu kita lakukan dalam menjaga kerukunan bersama isteri. Baru isteri baru benda ni, belum lagi masuk janda. Kalau dalam bab janda ni kita disarankan menjaga, dan juga kalau kita lihat sifat Rasulullah SAW, seorang je anak dara, betul tak? Dan Rasulullah mula berkahwin ramai umur berapa, Haji? 50. Umur 50. Kan? Kenapa Rasulullah, sifat para rasul adalah suka bernikah. Itu bagi para rasul. Apa yang Rasulullah suka, iaitu benda yang sunat bagi para rasul ialah apa? Pertama, kena malu. Malu kena ada pertama, para rasul. Kedua, pakai minyak wangi. Ini sifat para rasul, suka kepada wangi-wangian, ya. Syarat kita. Baik. Yang ketiga, para rasul suka gosok gigi, bersiwak. Laula an asyqa ala ummati, Rasulullah kata, kan, la amartukum bisiwak. Kalau tak memberat kepada kaumku ni, aku akan arahkan, aku akan perintahkan bersiwak likulli solat, ketika setiap kali nak mendirikan solat. Maknanya gosok gigi ni bukan 2 kali sehari. Bukannya 2 kali sehari. Doktor gigi kata 2 kali, pagi dengan malam. Rasulullah kata 5 kali. 5 kali kena. Setiap kali kita ambil air semayang tu, kita kena bersiwak. Jadi ini sunnah rasul-rasul, para rasul suka bergosok gigi. Kemudiannya berkahwin dan berkahwin. Kita tengok Rasulullah ada berapa orang isteri? Berapa orang isteri? Ada kata 15, ada kata 14, ada kata 13. 2 diceraikan, yang tinggal 9. Ada yang wafat awal. Ni dia. Jadi dalam bab perkahwinan Rasulullah ni khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah ni dia perlukan apa, tuan-tuan? Ketenangan. Siapa nak menjaga anak-anak Rasulullah sedangkan Rasulullah sibuk berdakwah? Ni jangan salah faham pula. Kerana syariat satu, kerana masyarakat, kemasyarakatan, dakwah. Yang ketiga, politik. Rasulullah kahwin 3. Pertama syariat, kedua kemasyarakatan, yang ketiga politik. Itulah sebab Rasulullah berkahwin ramai. Pertama syariat, suruhan Allah SWT suruh berkahwin. Kedua, kemasyarakatan. Rasulullah perlukan orang yang menjaga anak-anak Rasulullah, dan juga Rasulullah kan berjalan, kan, perlukan. Rasulullah bukan macam kita. Itu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kerana politik, bila isteri Rasulullah masuk kahwin dengan Rasulullah, Islam masuk sekali dengan kaumnya. Bukan seorang je Rasulullah kahwin, bersekali dengan kaumnya. Azan dulu. Azan dulu.
Alhamdulillah. Jadi itulah untuk malam ini kita berkongsi sedikit tentang kerukunan rumah tangga matlamat untuk kita mencapai syurga nanti dengan membawa seluruh ahli keluarga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu taala masuk ke syurga insya-Allah Subhanahu taala. Jadi bagi tuan-tuan, bagi diri saya yang paling penting sekali dalam kerukunan rumah tangga ini adalah agama. Agama kita kena perbetulkan balik di antara kita dan isteri kita, fahamkan dia betul-betul apa yang kita sampaikan hari ini, kita berkongsi bersama-sama. Sebab tu hari Jumaat kita balik daripada masjid, kita kena sampaikan balik apa yang khatib ceritakan di atas mimbar. Itu tugas kita, sebab dia diharuskan untuk pergi, tapi tak pergi pun tak apa. Kita ni wajib pergi. Bila pergi janganlah tidur pula. Antara syarat sah untuk solat Jumaat adalah mendengar khutbah. Khutbah itu untuk disampaikan kepada orang rumah kita hari ini, subah apa hari ini. Apa pesanan daripada khatib di mimbar. Itulah kerukunan rumah tangga kita. InsyaAllah isteri ini kita kena memahaminya, tidak perlu memahaminya. Kenapa? Dia dah memahami kita, dia dah jaga kita, dan juga insya-Allah bila kita dah lakukan yang terbaik dalam agama, dia pun barulah datang cara-cara untuk memberi khidmat yang terbaik untuk suaminya. Ni dia. Itu perempuan yang baik ialah perempuan yang menjaga solatnya, yang menjaga puasa Ramadannya, yang menjaga kemaluannya, dan menjaga harta suaminya. Maka Rasulullah kata, mintalah, pilihlah pintu syurga mana yang nak masuk. Itu saja amalan orang perempuan. Kalau diberitahu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, insya-Allah taala, maka dia pun akan memahami, maka kerukunan rumah tangga kita semakin lama semakin baik, insya-Allah taala, tuan-tuan. Jadi setakat ni dululah kita berkongsi sedikit sebanyak. Kalau malam ni tak sampai kepada janda tu, nantilah. Nanti kita cerita pasal kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa memilih janda. Ni dia. Jadi kita kena bersangka baik apa yang Rasulullah lakukan. Ini semua kerana yang kita ceritakan tadilah sedikit sebanyak, kemasyarakatan, kesyariatan dan juga politik. Jadi itu tujuan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kahwin ni macam-macam tujuan. Baik. Ada soalan? Tak ada.
Setengah. InsyaAllah. Ya, Cik. Anak angkat boleh, Cik? Ridha'ah. Penyusu. Susuan. Ya, susuan. Apa beza dia? Baik, Tuan Haji dia tanya apa beza anak angkat dengan susuan. Susuan anak angkat ni kita ambil anak orang masuk dalam keluarga kita. Salah seorangnya hukum ni, siapakah sahabat yang Allah SWT sebut dalam Quran? Soalan cepuman. Sayyidina Abu Bakar pun tak sebut je. Ingat? Siapakah sahabat yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran? Jangan sebut ni Abu Lahab. Abu Lahab. Ya. Siapa? Saya tanya je. Tak ada saya jawab. Kan Rasulullah SAW ditegur oleh, kan amalan orang jahiliah macam orang Melayu dululah, meletakkan nama anak angkat bin kan bapa angkat. Zaid bin Muhammad. Maka Allah tegur, maka Zaid kembali kepada Zaid bin Harithah. Jadi dulu orang Arab dia ambil anak masuk dalam rumah kan, macam biasa. Aurat masa tu tak belum sempurna lagi. Maka ini dalam Quran seorang sahabat namanya disebut dalam Quran Zaid. Jadi carilah. Kemudiannya itu anak angkat, maka dia ada hukum seperti orang luar. Ajnabi yang boleh kita kahwini. Ajnabi ni orang asing. Dan keluarga kita ni, kalau kita dalam rumah tiba-tiba ada orang lain, tak sedap kita borak. Nak manja-manja pun dengan anak pun jadi lain. Ni jaga tuan-tuan. Dalam bab anak angkat ni, dia kena jaga, dia ada batasan-batasan dia. Kerana apa? Bapa tu boleh berkahwin dengan anak angkat tu. Tapi kalau ridha'ah, iaitu kita ambil anak yang umurnya bawah 2 tahun tu, kita susukan dia. Ni Arab. Sebab tu Rasulullah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah kan. Tu kisah. Jadi anak yang disusukan oleh isteri kita tu, jadi dia sebagai anak kita, tak ada lah. Jadi anak, jadi daging kita. Cuma dia tidak mewarisi harta pusaka. Tu. Jangan bagi harta pusaka pula. Bab pusaka ni selesai kita. Orang Melayu payah kita. Di Malaysia ni hampir 70 bilion dah pusaka tak dibahagi dah. Kerana apa? Tidak meraihkan dan juga tidak mahu memahami hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Nak bagi tak mau bagi, itu soalan dia. Duit tu nak bagi tak mau bagi. Kalau tak mau bagi, tak payah guna faraid. Ambillah harta haram tu. Pakailah harta haram tu, harta anak yatim ambil. Cakap macam tu kan. Senang cerita. Kalau tak mau guna faraid, ingat Allah SWT turunkan Al-Quran tu saja. Surah Nisa tu. 1/2, 1/6, 1/8, 2/3. Suruh kira saja je. Tak. Suruh kita melaksanakan dan menyelesaikan masalah faraid kita tu, harta pusaka kita, supaya kita terlindung daripada memakan harta haram paling dekat sekali. Kita semayang ke surau, kita semayang 5 kali, kita puasa 30 hari, kita pergi haji, kita pergi umrah, tapi dalam bab pusaka kita makan harta anak yatim, habis pahala kita. Habis pahala kita. Sebab apa? Tak tahu nak membahagi harta pusaka. Tu bahaya. Janganlah kita cuba. Sebab tu dalam kaedah pusaka ni, dapat pun tak kaya, tak dapat pun tak miskin. Dah. Jangan kita terlampau cari harta. Tapi kalau dapat kat kita raikan harta tu. Kita raikan harta tu dengan menjaga anak-anak yatim yang pak saudara dapat kan. Dah tak ada orang dah.
Mati semua, ada anak yatim ataupun atuk dapat, jaga cucu. Pak saudara yang dapat tu yang mana, adik-beradik yang dapat tu, jaga adik-adik yang anak-anak saudara yang kematian suami. Jaga dia, jaga. Ni kehebatan hukum Allah SWT yang kita lupa faraid. Yang kita tahu nak bagi sama rata. Ya ke adil? Betul ke adil? Ni jaga tuan-tuan. Dalam bab hak Allah SWT dan hak manusia ni, ramai yang termakan harta anak yatim. Yang tak selesai 30 tahun, 40 tahun. Makan manjang. Jaga. Jaga baik-baik. Fikir balik. Yang amalan kita pergi ke masjid ni betul tak betul? Betul tak betul kita pergi masjid ni? Betul tak betul kita pergi umrah ni? Tu kena jaga. Tuan-tuan, saya pun kena jaga juga. Kena beritahu. Jadi kita gunakan faraid dahulu. Tuan-tuan, jangan kata payah. Jangan kata tak betul. Susah faraid ni. Susah. Tak buat lagi susah. Kan? Habis nak makan harta haram. Dia tolak orang tu, tolak orang ni. OKU kita tolak orang tu, tolak orang ni. Ni tak payahlah OKU, tak payah. Dia tak pakai duit. Ahlan wa sahlan makan duit haram. Ya, tuan-tuan, jaga baik-baik. Sebab tu Allah SWT turunkan hukum Allah SWT untuk menyelesaikan masalah. InsyaAllah selesai dan kita akan rasa tenang, insyaAllah. Jadi ridaah tak dapat harta pusaka. Kalau nak bagi, ibah siang-siang. Sayang sangat kat dia, bagi. Bagi terus. Anak angkat sayang sangat, bagi. Tulis nama wasiat. Dia orang luar kan, tak apa, wasiatkan terus. Tapi kalau adik-beradik kita wasiat, anak-anak kita wasiat, abang kata tak adil, batal wasiat. Macam tu sekali. Sebab kita akriba, orang paling dekat, tak perlu wasiat. Kita ada faraid. Okey, baik tuan-tuan, jaga. Kita beringatlah sama-sama. Duit harta haram ni, kadang-kadang kita ingat kita baik, rupanya kita makan dah lama dah. Getah-getah tu kita makan kan, habis dah kita makan. Allahu Akbar, waliyazubillah min zalik. Tu ilmu dalam keluarga ni kena faham. Kena faham betul-betul, supaya kita ni murtah, lega dengan apa yang kita lakukan, insya-Allah tuan-tuan. Itulah sedikit sebanyak. Satu lagi boleh. Ya, saya baik, soalan dia, kita ambil anak perempuan, anak angkat yang anak angkat perempuan, dan kita bankan tu. Itu perangai kita dulu, jahiliah dululah, orang Melayu bankan nama kita, sebab kita nak dia rasa, nak jaga hati dia. Dia nak sekolah kan. Sekarang ni di sekolah ramai yang binti Abdullah, bin Abdullah ramai sekolah. Pasal ramai anak dua nikah ada ni semua. Jadi bila kita ambil dia masuk dalam keluarga kita, jangan dibinkan kepada kita, kerana ia akan jadi bila dia nak kahwin, ni yang menangis masa kat depan qadi ni, nak beritahu ni kan. Jadi drama sinetron pula. Time tu jadi drama tu. Ayah tak adil lah, ayah ni tak sedar, orang bela dia daripada kecil kan. Ini jadi hukum asal dia bukan bapak kan, dia kena cari bapak dia. Tuan-tuan, kalau kita yang nikahkan, perkahwinan syubhat, maka lahirlah anak-anak zina, anak-anak yang tak tahu hak taraf dia. Jaga baik-baik. Jadi kalau berlaku, kena bagi tahulah, kena pisahkan pasangan tu. Kerana apa? Dia berwalikan salah kan. Tak jumpa kedai iklan, tak jumpa wali hakim lah. Kita tetap tak ada hak sebab bukan anak kita. Tu.
Jangan, banyak berlaku ni dalam masyarakat kan. Ni menyebabkan anak pun berterabur habis, cucu pun berterabur habis. Ya. Bimbang juga yang tu. Boleh, bagus tuan ya. Banyak berlaku dulu kan. Sekarang pun ada juga. Ya. Jiran saya pun sebaik dia pergi cari wali anak tu. Ya. Jadi tugas kita lah faham betul-betul. Jangan kerana kita nak menjaga hati anak tu tadi, terluka hati, biar dia terluka sekali. Orang ni terluka 2 hari je, 3 hari, lepas tu dia lupa lah. Tu je manusia ni. Apa saja berlaku 3 hari je, tuan-tuan. Manusia ni dia ingat. Orang sakit 3 hari je, tak pergi dah melawat. Orang mati 3 hari je sedih, habis. Betul tak? Orang kena tukar pencen, ada orang ingat kita lagi? Tak ada dah. 3 hari je cikgu. Lepas tu orang tak ada dah ingat kita. Orang ingat orang lain dah datang. Ni kita kena ingat yang ni. Suasana dunia ni dia akan lupakan kita. Jadi kita teruskan kehidupan kita, insya-Allah ya tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik. Itu sajalah insya-Allah tuan-tuan. Boleh kita berkongsi bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman zakiyan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir umurana wa tawil umurana li ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.